KPM. Allah. Okey. Berjatuh dah helmet kita ni, ha. Baiklah, nasib baik pakai helmet. Kita nak pergi lumba ni. Tengok helmet pun dah sekat-sekat kat tangan. Baiklah. Hanif, ni dah kenapa ya, cikgu. ni? Cikgu, saya nak pergi berlumba ni, cikgu. Nak menang juga hari ni. Oh, nak jadi juara pun, Hanif. Kena pastikan keselamatan. Jangan terkocoh-kocoh macam ni. Boleh cikgu tahu siapa yang ajak Hanif berlumba ni? Ada kawan-kawan tadi, cikgu. Kita nak pergi berlumba basikal ni. Nak pakai ni semua. Saya nak menang hari ni, cikgu. Hanif pasti selamat dalam perlumbaan ni. Saya cukuplah kot, cikgu, macam ni. Dengan ada topi keselamatan ni, cukuplah kot saya rasa. Oh, Hanif, tak boleh macam ni. Satu, Hanif kena pastikan pakaian, keselamatan. Okey, dan yang penting, Hanif kena pastikan siapa yang ajak Hanif tu. Adakah pertandingan ni selamat? Adakah ancaman ke? Ugutan ke, macam mana yang Hanif rasa ni? Saya sebenarnya nak pergi lumba-lumba tu, cikgu. Macam tu je. Tak adalah apa-apa sangat kot. Oh, tak boleh macam ni, Hanif. Jadi biar cikgu terangkan pada Hanif dulu tau, bahawa kita kena tahu ini adalah ajakan daripada kawan, kan? Betul, cikgu. Pengaruh positif ke pengaruh negatif, Hanif? Saya tak pastilah, cikgu. Jadi bersedia tak? Jom cikgu terangkan pada Hanif dahulu, ya. Baik. Ancaman ataupun pengaruh negatif dan positif ni, apa beza dia sebelum melakukan tindakan yang membahayakan diri Hanif? Baik. Boleh? Baiklah, cikgu. Jom cikgu terangkan, ya. Baik, saya akan ikut, cikgu. Jom. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya di Teras Didik TV KPM dan nama saya Hanif Sean. Dan hari ini kita sama-sama ingin membincangkan mata pelajaran pendidikan kesihatan. Dan tentunya jika kita mengatakan mengenai kesihatan, mesti ramai yang akan bercakap mengenai COVID-19. Betul tak? Kalau kita berbincangkan mengenai COVID-19 ni, sama-sama kita masih bertanggungjawab untuk merendahkan angka jangkitan COVID-19 dan bagaimana kita lakukan begitu. Patuhi SOP yang telah ditetapkan, terutama sekali dengan 3 cara yang paling mudah. Yang pertama, memakai pelitup muka secukupnya dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Kena tutup betul-betul tau. Yang nombor 2, mengamalkan penjarakan sosial antara anda dengan orang yang seterusnya. Yang ketiga, yang paling senang, iaitu menjaga kebersihan diri. Yang paling asas, kita jaga kebersihan tangan kita menggunakan air dan sabun yang secukupnya. Kalau tak ada air, jangan khawatir, kita boleh guna gel pembasmi kuman untuk mensanitasi tangan kita. Baiklah, hari ini untuk mata pelajaran pendidikan kesihatan, tadi kita sudah saksikan biodata guru kita dan hari ini saya ingin menjemput sekarang guru kita, iaitu Cikgu Nurul Husna Elias Hakimah Abdul Nasir, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas dari SK Seremban 2A Negeri Sembilan. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Hanif. Cikgu, boleh Cikgu perkenalkan diri sendiri lagi? Okey, terima kasih, Hanif. Sekali lagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama kali ini dengan Cikgu Husna. Okey, Cikgu, nama Cikgu Nurul Husna Elias Hakimah binti Abdul Nasir. Jadi kita akan belajar tentang pendidikan kesihatan. Betul, Cikgu. Saya rasa kita semua dah tak sabar-sabar nak belajar mengenai pendidikan kesihatan. Dan sekali lagi, Cikgu, kita mengatakan kesihatan, kita ingin mematuhi SOP. Maka saya ingin menjemput Cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu. Okey, baik, Hanif. Okey. Dan sambil-sambil Cikgu sanitasi tangan tu, saya juga ingin mengingatkan bahawa kita sentiasa akan mengamalkan penjarakan sosial, iaitu satu minta antara Cikgu dan saya. Cikgu ni pun kalau kita guna gel pembasmi kuman ni, rata dekat seluruh tangan sehingga ke pergelangan tangan. Baiklah, Cikgu. Cikgu, sebenarnya hari ni bukan kita berdua saja tau. Di sini kita juga ditemani oleh 6 murid-murid dalam talian. Baiklah, Assalamualaikum adik-adik di rumah. Cuba lambai sikit dekat abang kat sini.
Okey, Tu dia anak-anak dengan murid cikgu. senyuman yang manis ya. Baik. Baik. Cikgu pun saya rasa dah teruja dah nak jumpa murid-murid dalam talian mereka. Abah akan sebutkan nama seorang-seorang dan sila perkenalkan diri ya. Semuanya dari SK Seremban 2A Negeri Sembilan. Kita bermula dengan Nur Akilah Husna. Silakan Akilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akilah Husna binti Ahmad Nizam. Saya dari Sekolah Kebangsaan Seremban 2A. Sekian, terima kasih. Terima kasih Akilah. Seterusnya kita ada Putra Muhammad Zaim. Silakan. Silakan Zaim. Boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum. Mungkin lain. mungkin ada Terima kasih. Ya, okey. Okey, tak apa. Ya, itu adalah Putra Muhammad Zaim Danish bin Zulkarnain. Ya, seterusnya kita ada Nur Alia Batrisha. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Batrisha binti Ahmad dari Sekolah Kebangsaan Seremban 2A. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Nur Alia Okey. Batrisha. Kita juga ada Kaisara Najihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaisar Najihah binti Muhammad Nizam dari SK Seremban 2A. Terima kasih. Terima kasih. Kita juga ada Muhammad Nasiruddin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nasiruddin bin Muhammad Taufik. Saya bersekolah di SK Seremban 2A. Terima kasih. Dan yang terakhir kita ada Siti Nordini. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Abah Hanif dan Cikgu Husna. Nama saya Siti Nordini binti Muhammad Khalil Adli daripada Sekolah Kebangsaan Seremban 2A. Baiklah, terima kasih cikgu kepada kawan-kawan Okey, saya tu. betul. Semuanya sangat teruja hari ini dan saya pasti murid-murid di rumah, murid-murid dalam talian juga. Sebenarnya saya juga tertanya-tanya dengan Cikgu Husna kita. Cikgu, dengan sketsa kita sedikit tadi, boleh cikgu terangkan apa yang kita sama-sama ingin mengupas hari ini? Okey, terima kasih sekali ya Nif. Okey. Sebelum tu cikgu nak cerialah sikit kan. Apa khabar Silakan, anak murid cikgu. cikgu semua? Okey, boleh lambaikan tangan. Okey. Jadi kita akan belajar hari ni. Kalau kita dah tengok tadi sedikitlah sketsa antara kita tadi menerangkan tentang ancaman, ajakan, pengaruh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang komuniti sihat. Apa itu komuniti sihat dan apa sebenarnya maksud komuniti? Jadi kita nak tahulah serba sedikit ya murid-murid semua yang berada di rumah, okey? Dan bersama dengan cikgu semua, kita nak tahu apakah pengaruh negatif, pengaruh positif yang penting untuk menjamin keselamatan kita. Macam tu ya Betul. Hanif. Jadi kalau kita tengok sketsa tadi, kita nampak kan di situ bahawa ada pengaruh rakan. Betul, cikgu. Rakan juga merupakan komuniti. Kan jadi dan ajak dalam perkara yang kurang baik. Yang akan membawa ancaman kepada bahaya. Betul. Okey. Itu juga boleh membahayakan diri saya sendiri tu cikgu jika saya berlumba dalam pakaian yang kurang sesuai, mungkin Betul. alatan juga kurang sesuai dan juga kawasan yang kurang sesuai. Ya, betul boleh sangat memberi tu. sedikit ancaman negatif cikgu ya. Ya, pastinya. Baiklah, saya pasti sebentar lagi banyak lagi kita akan belajar bersama-sama mengenai komuniti yang sihat dan selamat. Itu sangat penting dan juga apakah pengaruh-pengaruh yang kita boleh lakukan untuk orang lain, pengaruh positif, dan apakah pengaruh yang boleh kita dapat juga. Mesti tertanya-tanya. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Pada pendapat saya, cara menangani pengaruh negatif. Yang pertama, peranan ibu bapa amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Yang kedua, anak-anak perlu memilih rakan yang baik untuk bergaul. Yang ketiga, ibu bapa perlu menerapkan budaya Islam seperti solat berjemaah dan mendengar tazkirah. Yang terakhir, ibu bapa dan anak-anak juga boleh mengisi masa lapang dengan perkara berfaedah seperti beriadah dan bersukan. Dalam tajuk komuniti sihat, saya akan nyatakan 8 adab berjiran. Yang pertama, sentiasa menunjukkan suasana kemesraan. Yang kedua, tidak menyakiti mereka melalui perkataan, perbuatan atau sangkaan buruk. Yang ketiga, sentiasa menuturkan kata-kata yang baik. Yang keempat, sentiasa merendahkan diri. Yang kelima, berlemah lembut dengan mereka. Yang keenam, sentiasa bersedia memberi bantuan apabila diperlukan. Yang ketujuh, menziarahi mereka ketika mereka sakit. Yang terakhir, sentiasa berusaha mewujudkan suasana aman, damai, tenteram dan sejahtera. Seorang pelajar nak menjadi juara. Kita perlu berlatih bersungguh-sungguh. Jangan pengaruh dengan rakan yang negatif. Sentiasa membuat latihan yang diberi cikgu. Tidak akan putus asa dan sentiasa berdisiplin. Ya, saya setuju dengan segala jawapan yang telah diberi oleh murid-murid tersebut. Yang sangat penting kerana kita haruslah berusaha untuk mencapai kejayaan dan jangan dipengaruhi dengan perkara-perkara negatif ya. Itu sangat bahaya. Kerana hari ini di Teras Didik TV KPM, kita sedang mengupas mata pelajaran pendidikan kesihatan mengenai komuniti sihat dan selamat, dan tentunya saya ditemani oleh guru penyampai kita iaitu Cikgu Nurul Husna LIS Hakimah binti Abdul Nasir, guru penolong kanan pendidikan khas dari SK Seremban 2A Negeri Sembilan. Cikgu Husna, tadi kan sebelum kita berehat, saya rasa kita ada membincangkan, kita ingin membincangkan sebenarnya apakah pengaruh-pengaruh positif, apa pengaruh negatif ni daripada komuniti dan juga bagaimana kita nak mendapatkan komuniti yang sihat dan selamat, cikgu. Tapi yang saya paling tertanya sekarang, cikgu, apakah maksud komuniti itu? Okey, terima kasih Hanif. Okey, kalau kita tengok di sini, betul ya, kita akan belajar pada hari ini tentang keselamatan yang dipengaruhi oleh komuniti. Okey, jadi Hanif dah nak tahu kan? Murid-murid mesti nak tahu apa sebenarnya maksud komuniti itu. Betul, cikgu. Tetapi Hanif, sebelum cikgu menerangkan tentang maksud komuniti itu sendiri, okey, cikgu nak terangkan pada murid-murid sekalian bahawa kita semua akan belajar hari ini untuk memastikan apakah perbezaan, perbezaan pengaruh positif dan pengaruh negatif. Okey, kemudian kita nak kena tahu juga bagaimana cara untuk kita nak menangani. Untuk mengaplikasikan nilai-nilai murni bagi menghindar daripada pengaruh komuniti yang bahaya, mengancam keselamatan kita ya murid-murid semua. Betul. Jadi Hanif, berbalik pada soalan Hanif tadi kan. Okey, apa maksud itu komuniti? Okey, kita lihat di sini merujuk dalam sumber Kamus Dewan edisi keempat bahawa komuniti ini merujuk kepada kumpulan orang yang tinggal di daerah atau di dalam negara. Yang mudah kita fahamlah murid-murid sekalian, bahawa kalau kita sebut tentang masyarakat, jiran, semua tu kita boleh kelompokkan dalam komuniti. Jadi setiap jiran, masyarakat, orang yang rakan-rakan kan. Jadi komuniti ini ada pengaruh negatif, ada pengaruh positif. Jadi kita nak kenal pasti sekarang ni, kita nak tanyalah murid-murid kita, boleh? Boleh juga, silakan. Kita akan belajar, kita nak kenal pasti dahulu mana satu pengaruh positif, mana satu pengaruh negatif daripada komuniti. Okey, boleh kita terus ke Hanif? Silakan, cikgu. Okey, jadi kita akan lihat pertama.
Okey, sebelum kita melihat bagaimana apakah perbezaan, macam mana kita nak kenal pasti ancaman ataupun pujian dan sebagainya pengaruh, tetapi kita tengok keadaan sekarang, kalau kita tengok di dada-dada akhbar kan, jadi kita nampak di sini pelbagai isu yang berbahaya. Jadi boleh lihat di sini supaya kita nak tangani. Inilah yang kita nak tangani sebenarnya, Hanif dan murid-murid cikgu sekalian. Betul, jadi kita tangani sama-sama cikgu, dan juga kita nak kenal pasti apakah yang baik dan apakah yang buruk. Betul cikgu, pengaruh tu kita nak tahu. Kenapa puncanya? Ni puncanya kan berpunca daripada pengaruh negatif. Okey, kita lihat satu persatu. Contoh gambar ni. Cikgu nak minta lah kita nak minta murid cikgu jawab, siapa nak terangkan tentang gambar ni? Memberi pendapat. Cikgu silakan. Okey, angkat tangan. Terima kasih Putra. Silakan Putra. Saya cikgu, pada pendapat saya, pujian dan kata semangat masyarakat setempat boleh meningkatkan motivasi dan ianya pengaruh yang positif. Okey, pandai Putra. Okey, terima kasih Putra. Jadi, pengaruh ni kalau kita tengok, Putra kata dapat meningkatkan keyakinan kan, dapat meningkatkan semangat. Sebenarnya pujian memang adalah pengaruh positif. Tahniah kepada Putra. Okey, jadi betul lah pujian ni merupakan satu pengaruh yang positif. Tetapi murid-murid sekalian, Hanif kan, kita kena ingat bahawa pujian juga boleh sebenarnya membawa kepada negatif. Agak-agak lah ni, bagaimana pujian ni boleh membawa kepada negatif? Pujian pun boleh membawa kepada negatif, cikgu. Pengaruh negatif. Bagaimanalah kita nak fikirkan, okey, apa yang kita rasakan, kenapa pujian ni boleh juga membawa kepada pengaruh negatif? Saya setuju. Okey. Cikgu ingin bertanya kepada murid-murid kita dalam talian tu. Adakah sesiapa yang ingin memberi idea macam mana pujian ni boleh jadi pula kepada pengaruh negatif? Tadi Putra kata pengaruh positif. Memang betul, tepat sekali. Okey. Jadi begini, kalau pengaruh negatif ni daripada pujian, apabila kita terlalu apa? Kita sombong terlalu juga. Bangga. Jadi itu bukan nilai murni. Jadi bila kita terlalu bangga, dia akan membawa kepada pengaruh negatif. Maka satu langkah tersebut, cikgu, walaupun boleh diinterpretasi sebagai satu langkah yang positif, tetapi pengaruh boleh positif juga boleh mengakibatkan pengaruh negatif, cikgu. Jadi sebab itu kita perlu menilai. Kita perlu menilai dan kita perlu mengamalkan. Okey, sebelum jadi kita tak kena pasti, nanti kita kena amalkan nilai-nilai murni. Betul. Untuk aplikasi kita bertindak sebagai menilai pengaruh positif bagaimana dan pengaruh negatif bagaimana. Okey. Cikgu, berbincang mengenai ini, saya teringat peribahasa berbuat baik berpada-pada, berbuat jahat jangan sekali. Betul. Kalau kita nak puji orang tu, kita boleh puji, tapi jangan melebih-lebih pula kita puji. Betul, nanti tiba-tiba sombong, bangga, nanti negatif jadi. Jadi murid-murid sekalian, kita kenal pasti pula. Okey, kita tengok pada contoh gambar yang kedua. Okey, cikgu minta siapa murid yang boleh memberi pendapat. Okey, silakan. Husna. Pada pendapat saya, gambar tersebut menunjukkan pengaruh positif di mana ianya menawarkan golongan remaja untuk menyertai kelab berbasikal ternama. Seperti yang kita tahu, berbasikal merupakan salah satu aktiviti sukan yang sangat bagus untuk kesihatan diri. Jika badan kita sihat, otak kita dapat menghasilkan idea yang menarik dan bernas. Bak kata pepatah, badan sihat, otak cerdas. Sekian, terima kasih. Saya suka jawapannya, cikgu. Okey, tahniah Nakilah Husna. Terbaik, perfect. Okey, bagus, tahniah kerana Nakilah Husna menyatakan bahawa pengaruh positif kan. Kerana bila tawaran kita dapat, bila kita nak jadi juara, dah tentunya kita akan dapat tawaran yang baik. Jadi setiap tawaran yang baik itu kita perlu nilai ia sebagai pengaruh positif. Kalau kita lihat tadi dalam sketsa tadi kan, kalau sebagai ajakan daripada kawan sahaja, mungkin ia sebagai pengaruh negatif. Tetapi kalau sehinggalah mengajak menyertai dalam aktiviti yang sihat seperti ini dengan cara yang betul, pastinya ialah perkara dia akan membawa kepada pengaruh positif. Okey, kita seterusnya boleh aktiviti yang seterusnya. Okey, gambar yang seterusnya kita minta siapa yang boleh beri pendapat? Okey, silakan. Alia. Berdasarkan gambar yang diberi, pada pendapat saya, antara cabaran yang perlu ditepuhi
oleh mana-mana aktif adalah tekanan rakan sebaya. Rakan-rakan sebaya cuba memberi tekanan dengan kata-kata dan perlakuan yang tidak baik. Ini adalah pengaruh negatif yang perlu dihindari kerana ianya akan menyebabkan atlet leka dan tidak fokus terhadap sukan yang diceburinya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Alia. Okey, tanya jadi dia dapat lihat kan bahawa dia kata kat sini tak payahlah berlatih, jom karaoke. Melalaikan kan. Jadi kita tengok di sini bila tawaran-tawaran atau ajakan daripada komuniti kita, tak kira lah jiran ke, kawan ke, okey. Jadi bila kita lihat di sini ialah pengaruh negatif. Gambar tadi diajak untuk menyertai kelab berkayuh. Ya, tapi ini tadi kita dah fokus dah nak pergi kelab berkayuh, nak makin maju dengan latihan kita. Tiba-tiba ada kawan yang ajak pergi karaoke pula. Kan kawan jiran dan jom tak payahlah berlatih. Jadi kat di situ kita mesti menilai semula. Okey, kena pasti ini kan lalai ni, tak dapat kita nak berkayuh dan menyertai dan berfokus pada apa yang kita nak jadi juara ni. Betul. Usaha tangga kejayaan, cikgu. Ya, betul. Itu sangat penting. Okey, seterusnya kita lihat gambar yang seterusnya. Mari kita dengar apa pendapat murid kita. Siapa yang nak jawab tentang nak boleh? Okey, silakan. Kaisara. Silakan Kaisara. Silakan. Pada pendapat saya, sikap ini ialah pengaruh negatif. Kita tidak boleh berasa iri hati dengan kejayaan orang lain. Kerana setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, kita perlulah bersyukur dengan apa yang kita ada. Wah, baguslah Kaisara. Okey, betul. Tanya. Jadi kita tengok kat sini jawapannya tadi dan dia memberi penerangan kan, penjelasan tentang pendapat Kaisara tadi. Rakan-rakan mengajak mencemuh. Kerana apa? Iri hati. Jadi di sini kita boleh nilai kan bahawa bila dia cemuh tu jangan kita cepat terpengaruh. Jangan jomlah kita lawan balik. Ingat saya tak boleh. Macam tu kan. Jadi Kaisara menyatakan ia adalah pengaruh negatif. Betul, tahniah. Okey. Cemburu cikgu. Perasaan cemburu dia tak elok, tetapi kita harus berbangga dengan pencapaian rakan-rakan kita. Betul. Dan juga seperti yang Kaisara cakap, bersyukur dengan apa yang kita ada kerana juga rezeki kita masing-masing. Mungkin hari ini hari dia, insya-Allah nanti ada rezeki kita juga. Betul. Jadi kita itulah antara yang kita nak pupuk nilai murni kita. Bila ada ajakan kita akan okey, mungkin hari ini hari saya nanti bila kita menunjukkan peribadi yang baik, itu antara cara kita nak hindarkanlah. Okey, seterusnya siapa lagi? Cikgu minta siapa yang boleh terangkan. Silakan. Okey. Silakan Nasruddin. Pada pendapat saya, untuk menghindari pengaruh negatif, kita haruslah mempunyai jati diri yang kuat dan minda yang positif supaya kita tidak mudah terikut dengan unsur-unsur negatif yang dibawa oleh rakan sebaya. Contohnya, kalau ada kawan ajak kita ponteng kelas, janganlah ikut. Kita mesti ada prinsip dan pendirian yang tegas. Okey, bagus Nasruddin. Semangat. Sebab apa Nasruddin memberi nasihat begitu pada kita semua? Kerana dia telah menilai dan melihat bahawa ini adalah pengaruh negatif. Kerana ambil ubat tu mesti lebih berstamina, bersemangat. Nak jadi juara bukan itu caranya. Okey, kalau kita lihat dekat sini, kita kena nilai ajakan atau tawaran yang diberikan oleh komuniti kita untuk memastikan keselamatan. Dan yang seterusnya, okey, kita tengok satu lagi. Cikgu minta siapa lagi? Okey, silakan adik Nurdini. Okey. Pada pendapat saya, penggunaan aplikasi rangkaian sosial ini sudah pun menjadi rutin seharian kepada pelajar. Namun, setiap perkara pasti ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Antara kesan positifnya ialah pelajar dapat mengenali rakan baharu dan menjadi sahabat yang rapat dan tempat luahan perasaan ataupun hendak bertanya soalan yang diberi semasa PDPR. Selain itu, pelajar juga dapat berkongsi ilmu dan pengetahuan antara satu sama lain pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Untuk kesan negatifnya pula, pelajar mudah terpengaruh dengan sikap
buruk daripada rakannya. Selain itu, pelajar juga akan lebih meluangkan masa bersama rakannya di media sosial berbanding dengan menyiapkan tugasan yang diberi. Okey, terima kasih Adik Nurdini. Okey, kalau kita lihat di sini Adik Nurdini telah memberi pendapat tentang beberapa pengaruh positif dan pengaruh negatif tentang bila kita nak mula berkenalan menggunakan laman sosial untuk membina hubungan. Okey, ini juga memberi pengaruh positif dan negatif dari kalangan komuniti. Walaupun kita tak jumpa, kita tahu duduk bersama kan dalam negara dan daerah yang sama, kita tengok kat sini kita akan dapat ramai kawan, betul. Tetapi dan kita akan dapat belajar berbagai kalau kita lihat daripada segi pengaruh positif. Tetapi kalau pengaruh negatif, kalau pengaruh negatif ini kalau kita tengok di sini, kita mudah terpengaruh. Kita mudah terpengaruh dengan perkara-perkara negatif. Dan seterusnya kita akan membuang masa. Baik cikgu, seperti yang cikgu katakan, pengaruh positif jika kita bersosial media inilah boleh mengeratkan silaturahim. Pengaruh negatif juga ada juga kemungkinan yang kita mungkin mengalami bully cyber. Betul cikgu. Jadi kita kena belajarlah. Selepas ini kita dah tengok kan macam mana. Jadi kita nak kena fikirkan macam mana kita nak menangani cara. Okey. Dan saya pasti cikgu ada video yang cikgu ingin kongsikan bersama untuk murid-murid kita di rumah. Ya. Kita kongsikan sedikit video macam mana kita nak tengok perbezaan pengaruh positif dan pengaruh negatif. Baik, kita tonton dulu video ini. Kita tengok satu video. Dek, jom lomba dek. Jom, kita abang kalah punya. Baiklah, tadi kita sudah saksikan satu video mengenai seorang murid yang sedang naik basikal dan kawannya mengajak lumba pula. Cikgu macam mana tu cikgu? Jadi kalau kita lihat video tadi kan. Yang pertama kita tengok keadaannya sebenarnya ajak dan dia bersemangat jom. Jadi macam mana kita nak maknanya kita perlu menilai dahulu. Perlu menilai dahulu dan untuk menyatakan apa yang sebenarnya. Jadi kita akan tengok macam mana cara yang baik untuk bila kita menerima ajakan begini. Saya pasti ramai tanya-tanya juga sebab saya pun tertanya juga bagaimana kalau kita dah dapat ajakan seperti itu, bagaimana kita ingin menolak dan mungkin menolak dengan cara yang baik. Jangan ke mana-mana, kejap lagi kita akan tengok sama-sama di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Jom lomba dek. Tak boleh abang, bahaya. Baiklah, tadi kita sudah saksikan video seorang lelaki atas motor sedang mengajak murid itu yang dalam atas basikal itu untuk berlumba. Apakah kisahnya di situ? Anda kembali bersama kami di Teras Didik TV KPM dan hari ini dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan kita sedang mengupas topik mengenai komuniti sihat dan selamat dan bersama saya ialah Cikgu Nurul Husna, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas dari SK Seremban 2A. Cikgu, kongsikan kepada kita apakah interpretasi video yang kita tonton tadi sebelum berehat mengenai cara dia ingin mengikut untuk berlumba dan yang kedua dia telah menolak ajakan tersebut. Jadi murid-murid sekalian, kita sambung pembelajaran kita. Kalau kita lihat di sini ada perbezaan. Walaupun situasinya macam hampir sama, tetapi kita lihat bahawa mula-mula dia tidak menilai kan. Jadi sekarang ni kita nak belajar bagaimana cara untuk menangani.
Okey, kita dah kenal pasti dah pengaruh kan. Jadi kita lihat kat sini, tadi murid tadi, okey, budak tadi dah menyatakan cara dia dengan cara yang sopan. Nampak kan? Dia kata tak boleh bang, bahaya. Saya tak boleh berlumba dengan abang. Jadi itu adalah cara jawapan yang lebih baik dan merupakan salah satu cara untuk menangani pengaruh negatif. Saya setuju, demi cikgu. keselamatan kan? Betul, cikgu. Saya setuju dengan hanya menolak seperti itu, menolak dengan sopan. Saya pasti kesan positifnya bukan hanya pada ketika itu tetapi berpanjangan. Dan juga cikgu, kesan negatif jika kita terlibat sekali itu juga boleh berpanjangan, cikgu. Ya, betul. Akan memudaratkan keselamatan lah. Jadi kalau jika kita lihat tadi sebenarnya kita nampak situasi begitulah situasi sebenarnya berlaku dalam keadaan kita sekarang. Okey, jadi ancaman, ajakan daripada kawan, rakan dan sebagainya. Okey, Yana Hanif dan murid-murid sekalian, kita akan teruskan pembelajaran dengan cara, kita nak kena pasti pula kan, cara nak menangani pengaruh yang mengancam keselamatan. Okey, cikgu harap dekat rumah murid-murid bolehlah buat peta item ke kan. Nota berdasarkan penerangan Cikgu Husna. Okey, jadi kita nak kenal pasti sekarang ni cara untuk nak menangani pengaruh yang mengancam keselamatan. Okey, pertama murid-murid sekalian, kalau kita lihat di sini, kita kena mengenal pasti dahulu. Seperti tindakan pertama yang kita buat tadi. Okey, cara kita nak menanganinya pengaruh, jadi kita kena kenal pasti. Ya murid semua? Jadi kita kena kenal pasti dulu. Adakah setiap perkara ataupun ajakan, tawaran, adakah ia merupakan pengaruh positif atau pengaruh negatif? Kita kena kenal pasti. Kedua, apa yang perlu murid-murid pastikan untuk kita nak hindar bahaya kan, menolak dengan cara yang sopan. Okey, murid-murid sekalian, jadi kita nak perlu menolak dengan cara yang sopan, tutur kata yang baik, minta maaf sebelum tu. Jadi tak adalah istilah betul. Jadi pihak yang mengajak pun tidaklah rasa macam lebih tercabar. Mungkin dia akan malu sendiri kan, dia akan rasa macam okeylah, minta maaf lah dek. Mungkin dia malu sendiri dan dia akan terus pergi. Jadi tindakan begitu yang kita kena belajar macam mana cara nak menangani pengaruh yang dapat mengancam keselamatan kita, ya murid-murid sekalian. Okey, seterusnya kita lihat di sini, yang ketiga ialah menasihati dengan cara yang baik. Kan? Jadi contohnya kita boleh, siapa murid cikgu yang boleh kat sini beri contoh macam mana kita nak nasihat kawan kita dengan cara yang baik? Boleh angkat tangan? Siapa yang nak jawab dekat sini? Silakan. Alia boleh cuba, Alia? Alia ingin mencuba. Okey, Alia boleh cuba. Okey, boleh buka mic dan cuba. Contoh macam mana kita nak nasihat kawan kita bila dia ajak pengaruh yang negatif. Boleh Alia? Okey, boleh. Kawan ingin membantu. Okey, silakan. Okey, silakan Husna. Bagi saya, cara menasihati dia cakap benda yang tak apa, try, cuba. Tak baik buat macam tu sebab dia boleh memudaratkan diri kita dan ibu bapa akan risau kalau kita buat benda tu. Okey, betul, tepat sekali. Itu baik tu cikgu, sebab kita juga ingat ibu bapa kita. Ya, betul, dia ingat ibu bapa, dia ingatkan tentang keselamatan. Sebenarnya betul, tepat sekali. Terima kasih adik Husna tadi. Maksudnya menerangkan tentang bahawa cara macam mana kita nak contoh kita nak nasihatkan kita. Tak baik tu. Lebih baik kita fikirkan keselamatan. Begitu betul. Pun tak apa. Yang penting kita kena ingat bahawa setiap pengaruh itu perlu kita tangani dengan cara yang bijak. Okey, tutur kata yang sopan, baik. Okey, seterusnya kita kena menguatkan semangat dan keyakinan diri. Jadi kita kena pupuk dalam jiwa kita sendiri, Hanif dan murid-murid sekalian. Saya tak perlu terpengaruh. Begitu. Tanamkan dalam hati kita, saya tak perlu terpengaruh. Saya perlu menilai dulu. Selamat ke? Ingat cikgu tanya tadi Hanif kan? Hanif pasti selamat. Kan? Dalam keadaan begini. Jadi kita kena kuatkan semangat kita,
kuatkan jiwa kita supaya kita tidak terpengaruh dengan ajakan atau pengaruh negatif. Betul. Yang penting kita mesti berbalik kepada fikir, adakah ini selamat tindakan kita? Adakah perkara yang kita terpengaruh ini baik atau tidak baik? Okey. Mesti mereka teringat juga cikgu ya. Seperti ketika dalam keadaan ini mungkin teringat pesanan ibu bapa. Oh, ibu ada pesan jangan berlumba basikal sebagai contoh. Maka kita lebih mengenali diri sendiri. Oh, inilah nilai-nilai yang boleh kita lakukan. Inilah aktiviti yang kita tidak boleh lakukan. Okey, betul. Ya, betul. Jadi kita mesti ingat tentang ibu bapa, guru, masyarakat, keadaan yang akan membawa maksudnya membawa kesan, akan menyusahkan kan keluarga kita. Okey. Seterusnya, menilai kebaikan dan keburukan sesuatu perkara. Bila kita dapat nilai kebaikan dan keburukan sesuatu perkara, kita dapat menangani pengaruh yang mengancam keselamatan. Okey, dan yang terakhir iaitu menghormati komuniti di persekitaran. Yang penting hormat. Jadi kalau kita menghormati, berkemungkinan memang kita akan sukarlah untuk kita dan kita akan menjadi kuat jiwa kita. Jadi kita keluar tu siapalah. Assalamualaikum Pak Cik. Betul cikgu. Saya rasa itu sangat begitu. penting cikgu. Seperti yang cikgu katakan tadi, jika kita diajak untuk melakukan sesuatu yang negatif, jika kita menolak dengan cara yang hormat, maka orang tersebut akan malu sendiri. Dan mungkin tidak ingin mengajak kita semula sebab dia akan fikir, sebagai contoh, Hanif tu dia memang dah tak minat lah buat benda ni, kita tinggalkan dia lah, biar dia lakukan apa yang dia perlu lakukan. Jangan lagi ajak benda-benda seperti ini ya. Dan saya pasti tertanya-tanya juga, apakah lagi yang kita boleh lakukan untuk sama-sama mengelak daripada melakukan pengaruh ataupun dipengaruhi perkara negatif itu. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Teras Didik TV KPM. Hari ini kita sedang mengupas mata pelajaran pendidikan kesihatan mengenai komuniti sihat dan selamat. Tadi sebelum kita berehat, kita ada membincangkan juga bagaimana ingin mengenal pasti pengaruh positif, pengaruh negatif, juga langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk menolak pengaruh negatif secara sopan. Itu sangat penting. Dan hari ini saya temani oleh tenaga pengajar kita iaitu Cikgu Husna, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas dari SK Seremban 2A Negeri 9. Dan tadi saya ada membincang dengan cikgu sikit. Cikgu Husna ada berkata yang cikgu ingin membaca sajak dengan murid dalam talian kita. Okey, boleh. Silakan cikgu. Okey. Jadi terima kasih. Sekarang ni kita Cikgu Husna nak mendeklamasikan sebuah sajak bersama dengan murid cikgu. Jadi boleh dengarkan ya. Okey. Silakan muzik. Mari kita hayati bersama-sama erti seni kata dalam sajak ini. Di sini tercitra sebuah usaha membina nilai diri sejati. Dan kini tersemai cita-cita Sasiah menjadi teladan. Mari kita eratkan kerukunan, jauhkan segala prasangka, teguhkan asas kejiranan, amalkan sikap kerjasama dalam
hidup ini. Silakan adik Nurdini. Betapa ancamanku berani menongkah. Kenalan bejat An-Nasir jahat ku hindari. Aku hanyalah seorang remaja, tabah mengharung sengsara, tangani segala cabaran, yakin dengan cara sendiri, pamer jati diri. Ku pasti sucikan jiwa rohani sepanjang keremajaan ini. Ku jauhi segala kemungkaran demi melindung keselamatan. Ya, saya rasa itu sangat menarik Cikgu Husna, juga murid kita adik Nurdini mendeklamasikan sajak itu Cikgu. Saya begitu tersentuh Cikgu dengan segala ayat dengan perkataan yang telah dipilih ni. Saya pasti Cikgu ingin mengupas apakah erti di sebalik sajak ini. Okey, betul. Terima kasih Hanif, dan Cikgu ucapkan terima kasih datangnya pada adik Nurdini. Okey, menyambung. Okey, mendeklamasikan saja dengan penuh perasaan, di mana sebenarnya kalau kita lihat di sini, kita akan berbincangkan sedikit. Okey, kesimpulannya bagaimana kita nak menilai nilai murni. Okey, kalau kita lihat di dalam seni kata lagu ini yang boleh kita dendangkan dalam lagu warisan, di sini tercitra sebuah usaha. Okey, ataupun sajak yang seperti Cikgu Husna bacakan tadi. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, seni kata ni membawa maksud, erti pengajaran yang sebenarnya. Okey, kita lihat pertama, apakah kaitannya dengan seni kata ini tadi? Kalau kita lihat pertama, kekuatan diri. Okey, di manakah kita dapat lihat kekuatan diri yang disebutkan tadi? Okey, Hanif pun boleh cuba. Bagaimana? Kekuatan diri itu dapat kita di mana kita dapat lihat perkataan di situ yang menunjukkan kekuatan diri. Seperti tabah Cikgu, adakah itu betul? Boleh juga. Membina nilai diri sejati. Kan antaranya. Okey, jadi seterusnya menjadi contoh. Okey, membina hubungan. Ini adalah nilai-nilai murni yang murid-murid perlu tahu untuk kita menangani. Okey. Dan seterusnya sentiasa bekerja sama. Okey, dan apa lagi yang seni kata lagu ini kita dapat lihat, elak diri dari kemungkaran. Okey, dan seterusnya kuatkan hati menghadapi cabaran. Okey, jadi kalau kita kuat menghadapi cabaran, kita akan dapat menangani dengan cara yang baik. Ini antara nilai-nilai murni yang ada dalam kalau kita mengerti baca dengan penuh penghayatan. Saya setuju Cikgu. Jika kita betul-betul menghayati setiap perkataan sajak ini, kan ini boleh menjadi panduan untuk kita menjadi seorang ahli komuniti yang lebih berpengaruh positif, dan juga insya-Allah dengan komuniti kita lebih sihat dan selamat. Baiklah Cikgu. Cikgu boleh rumuskan apa yang kita dah sama-sama belajar hari ini? Okey. Terima kasih. Okey, kalau kita lihat di sini murid-murid sekalian, okey, murid-murid cikgu dah nampak kan? Apakah sebenarnya yang kita belajar pada hari ini? Yang pertama ialah kita dapat dah kenal pasti mana pengaruh positif, mana pengaruh negatif, dan bagaimana kita nak cara untuk menanganinya, mengatasinya, cara jawab dan sebagainya dengan cara yang sopan. Dan yang penting, nilai memupuk nilai-nilai murni dalam diri kita, seperti yang contoh ini tadi, kita akan dapat menghindar diri kita daripada pengaruh negatif, dan mengenal pasti pengaruh positif untuk kita menghargai. Yang penting ialah dalam keselamatan kita. Saya setuju Cikgu. Cikgu mungkin boleh Cikgu nasihat juga apa-apa lagi yang Cikgu ingin mengatakan kepada murid-murid kita di rumah. Okey, terima kasih. Jadi kita lihat Cikgu nak bagi nasihatlah yang terakhir. Silakan Cikgu. Kepada murid-murid sekalian atau sesiapa sahaja yang menonton bersama dengan Cikgu. Kalau kita lihat di sini bahawa kuatkan diri, ingatkan diri, okey, hidup dalam aura positif. Okey, barulah kita akan rasa selamat dalam komuniti. Yang pasti kita kena pasti bagaimana komuniti sihat. Macam mana kita nak sebut sebagai komuniti sihat? Kerana apabila kita dapat mendidik diri kita bersama dengan komuniti yang baik, mengamalkan
sifat kejiranan yang baik akan mewujudkan komuniti yang sihat, insya-Allah. Saya setuju tu cikgu. InsyaAllah dengan nilai-nilai kita belajar hari ini, kita boleh sama-sama mewujudkan komuniti yang lebih sihat dan komuniti yang lebih selamat. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru penyampai kita, Cikgu Nurul Husna Elias Hakimah Abdul Nasir, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas dari Sekolah Kebangsaan Seremban 2A Negeri Sembilan. Cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan saya di dalam talian tersebut, juga dari sekolah yang sama, SK Seremban 2A Negeri Sembilan, iaitu Nur Akilah Husna, Putra Muhammad Zaim Danish, Nur Alia Batrisha, Kaisara Najihah Muhammad Nasiruddin dan juga Siti Nordini. Terima kasih kepada murid-murid dalam talian kita, dan tentunya murid-murid di rumah, teruskan pembelajaran dan apa yang kita sama-sama mengupas hari ini dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan mengenai komuniti sihat dan lebih selamat. InsyaAllah kita pegang kepada nilai-nilai tersebut. Nama saya Hanif Sean dan insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Sebagai guru bimbingan dan kaunseling di sekolah, pelbagai program dan aktiviti dilaksanakan bagi memastikan warga sekolah mempunyai kesihatan dan kesejahteraan mental yang baik. Ini adalah untuk mewujudkan komuniti yang sihat dan selamat, terutama kepada murid-murid yang akan menjadi peneraju kepada negara, bangsa dan agama. Murid-murid sekalian, komuniti di sekolah adalah terdiri daripada murid-murid, guru-guru, ibu bapa dan penjaga. Semua ahli dalam komuniti memainkan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan komuniti yang sihat, baik dan selamat. Kesejahteraan dalam komuniti bergantung kepada situasi dan pengaruh persekitaran yang positif, seperti kebolehan ahli komuniti itu sendiri bersaing secara sihat, mewujudkan persekitaran yang positif, mampu memberikan kata-kata yang baik, kata-kata yang semangat kepada ahli dan seterusnya mencetuskan motivasi kelompok di dalam komuniti. Anak-anak sekalian, hindarilah, jauhilah kata-kata dan pengaruh yang negatif yang mana itu akan memakan diri dan komuniti tersebut. Komuniti yang sihat dan selamat dapat melahirkan semua warga yang bermotivasi, optimistik dan juga berdaya saing bagi melahirkan generasi pemimpin masa akan datang untuk agama, bangsa dan negara. Sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum selalu dan stay positif. Bye. Didik TV KPM